Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi di antara soalan yang sering diajukan kepada saya lagi-lagi di awal Ramadan, ia berkaitan dengan niat. Jadi apakah hukumnya? Adakah puasanya sah ataupun bagaimana yang ingin beliau laksanakan? Jadi sebagai pendahuluan, perlu untuk kita faham bahawa niat ini merupakan rukun yang pertama antara dua rukun berpuasa. Jadi puasa ni ada berapa banyak rukun? Dia cuma ada dua rukun saja, simple. Puasa ni ada dua rukun. Yang pertama itu niat dan yang kedua itu adalah menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa kita. Bermula daripada terbit fajar waktu subuh hinggalah waktu maghrib, tenggelam matahari. Jadi itu dua rukun bagi ibadah berpuasa. Oleh itu bagi seseorang yang ingin melaksanakan puasa lebih-lebih lagi puasa yang wajib seperti puasa bulan Ramadan, beliau hendaklah menanamkan niat pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan masa untuk beliau berniat itu bermula daripada waktu maghrib dan ia berterusan sehingga sebelum terbitnya fajar. Kita kembali kepada persoalan kita. Soalannya adalah sekarang ini kalau seseorang itu terlupa untuk berniat, bagaimana beliau ingin berniat? Adakah niat ini adalah lafaz yang sering kita baca kan dulu sewaktu kita menunaikan solat tarawih di masjid, nanti imam akan membaca lafazkan niat bersama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fard syahr ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Itu adalah lafaz niat. Ataupun cukup untuk beliau ini mengucapkan sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala, itu pun lafaz juga niat. Ataupun beliau ini hanya perlu untuk melafazkan ataupun untuk menanam niat dalam hatinya. Ini yang perlu untuk kita faham. Yang diwajibkan dalam Islam adalah menanamkan niat dalam hati. Itu yang wajib. Itu yang menjadi syarat sah. Adapun apa yang kita baca biasa dekat masjid, itu merupakan lafaz niat. Itu juga bagus, itu juga digalakkan kerana ia seakan-akan macam menguatkan lagi niat yang ada di dalam hati anda. Kerana niat yang sebenar adalah apa yang terkandung di dalam hati. Jadi berdasarkan fakta ini, apabila kita bangun di waktu pagi untuk makan sahur sebagai contoh, itu pun sebenarnya sudah dianggap sebagai satu niat. Ataupun saya nak kasih contoh yang kedua, kita bangun di waktu malam, kita menunaikan solat tarawih. Kenapa kita buat solat tarawih? Kerana kita tahu esok kita akan berpuasa. Itu juga sudah dianggap sebagai niat. Jadi oleh itu tidak perlulah kita nak risau sangat, ustaz saya terlupa untuk melafazkan niat, adakah puasa saya tidak sah? Tak, puasa anda tetap sah kerana anda telah menanamkan niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa keesokan harinya. Saudaraku, ada satu lagi fakta yang ingin saya kongsi berkaitan dengan niat ini. Adakah boleh bagi seseorang itu untuk menyatakan niatnya sekali saja di awal Ramadan, dan dia dapat cover ke, dia merangkumi ke niat berpuasa sepanjang bulan Ramadan? Sebagai contoh, dia terlupa untuk melafazkan niat. Cukup ke niat yang telah dilafazkan di awal Ramadan tu dia cover keseluruhan bulan Ramadan? Perkara ini dibahaskan oleh para alim ulama. Jadi ulama ada perbezaan pendapat. Ada dua pendapat yang utama. Pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, antaranya mazhab Syafi'i kita juga, menanamkan niat bagi puasa yang wajib itu seperti bulan Ramadan, ia merupakan suatu kewajipan pada setiap malam pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan awak kena menanamkan niat. Itu merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun di sisi mazhab Maliki dengan juga Az-Zufar daripada mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahawa boleh kalau seseorang itu dia cukup untuk beliau hanya melafazkan niat sekali saja. Jadi di awal Ramadan malam yang pertama tarawih itu, setelah itu dia melafazkan niat sahaja aku berpuasa sebulan pada bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu pada tahun ini lillahi taala. Itu menurut mazhab Maliki mencukupi. Ia cover dan ia merangkumi niat sepanjang bulan. Jadi faedahnya apa? Seandainya kita terlupa untuk menanamkan niat, katakanlah 1-2 malam kita terlupa untuk menanamkan niat pada malam bulan Ramadan, kemudian terlepas pula masa sahur, tahu-tahu kita bangun saja dah azan, dah tak lafazkan niat, kemudian tak sahur pula kan, ketiduran. Maka kalau menurut mazhab Al-Maliki, niat kita yang telah kita lafazkan di awal bulan Ramadan itu mencukupi untuk
diri kita dan ia merangkumi hari-hari di mana kita terlupa untuk berniat. Jadi boleh para hadirin untuk kita mengambil kira pendapat daripada mazhab lain, dan insya-Allah seperti mana yang dikatakan oleh seorang syair bahasa Arab, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua ulama dia dapat ilmu ini daripada Sayyidina Rasul SAW berdasarkan kefahaman mereka akan Quran dan sunnah Nabi SAW. Soalan yang seterusnya, ia berkaitan dengan syarat wajib berpuasa. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ni sakit. Semoga Allah kurniakan keselamatan untuk kita. Tapi ada seorang jemaah ni dia sakit, disahkan COVID positif sebagai contoh. Kemudian doktor menasihati beliau untuk tidak berpuasa kerana beliau perlu untuk menjalani rawatan. Jadi bagaimana, apakah hukumnya sekarang ni? Sedangkan beliau rasa dirinya kuat untuk berpuasa. Jadi sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak kasih sedikit latar belakang. Kita kena faham apakah syarat wajib dan syarat sah untuk berpuasa. Sekiranya kita merujuk kepada kitab-kitab fikih di sisi mazhab Asy-Syafi'i, terdapat 3 syarat wajib berpuasa. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu mukallaf, yang bermaksud seseorang yang berakal, seseorang yang dah baligh. Sekiranya hilang salah satu daripada 2 sifat ini, maka sudah jatuhlah daripadanya sifat taklif dan bukan lagi mukallaf. Oleh itu segala kewajipan agama tidak lagi menjadi wajib ke atas seseorang yang bukan mukallaf, termasuklah juga ibadah berpuasa. Kita lihat kepada hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, diangkat pena, diangkat buku catatan amalan daripada 3 golongan. Yang pertama orang yang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak yang kecil sehingga dia baligh. Dan yang ketiga, Nabi kata daripada orang yang gila sehinggalah dia waras, dia kembali berakal. Jadi hadis riwayat Abu Daud. Adapun syarat yang ketiga yang ingin saya explain sedikit, ia berkaitan dengan tiada keuzuran yang menghalang seseorang daripada berpuasa. Jadi apabila ada keuzuran, ia membenarkan seseorang itu untuk berbuka. Kerana kita ingin mengenal pasti apakah sebenarnya keuzuran yang menghalang seseorang daripada berpuasa. Yang pertama, seorang wanita yang berada dalam keadaan haid ataupun nifas di siang Ramadan. Yang kedua, pingsan ataupun menjadi gila di siang Ramadan. Ini gila-gila betul lah. Bukan gila cinta ke, gila bayangan ke, gila betul. Ada pun keuzuran yang membolehkan seseorang itu untuk berbuka adalah seperti musafir, perjalanan. Sekarang ni kan, waktu COVID tak boleh musafir, kena stay home, stay safe. Tapi mazhab Syafi'i cakap kalau seseorang itu musafir, perjalanan dia tidak kurang daripada 83 km ataupun lebih daripada 83 km, maka insya-Allah beliau boleh berbuka kalau dia nak. Adapun yang kedua, ia merupakan seseorang yang sakit yang mana sekiranya beliau ini berpuasa akan memudaratkan dirinya. Sebab itu Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar." Jadi siapa yang sakit ataupun bermusafir, Allah kata gantikan dengan hari yang lain untuk berpuasa. Nah, soalannya sekarang adalah hamba Allah tadi diuji dengan penyakit COVID, na'udzubillah, semoga Allah kurniakan keselamatan untuk kita semua. Lalu beliau menerima rawatan dekat hospital. Jadi adakah beliau ini berpuasa? Sedangkan dia katakan, Ustaz, saya ni yakin, saya rasa saya kuat lagi, saya boleh berpuasa ni. Nasihat saya untuk anda adalah, anda perlu merujuk kepada para pakar ketika ini. Seperti mana kalau berkaitan dengan persoalan agama, kita merujuk kepada yang pakar. Siapa yang pakar? Iaitu para asatiza. Berkaitan dengan kewangan, perancangan kewangan, kita akan merujuk kepada financial planner mungkin. Berkaitan dengan perubatan, yang pakar itu adalah para doktor. Jadi doktor ketika itu adalah pihak pakar yang perlu dituruti nasihat dan pendapatnya. Kerana anda lagi menerima rawatan perubatan dan ketika ini kesihatan anda yang perlu untuk diberikan keutamaan. The priority is your health. Maka sekiranya doktor menasihati anda untuk tidak berpuasa, anda tidak seharusnya berpuasa. Bahkan sekiranya anda meneruskan dengan berpuasa, lalu mengakibatkan kesihatan anda menjadi semakin terkesan, semakin memudaratkan, semakin membahayakan diri anda, bahkan mungkin membahayakan siapa yang ada di sekitar anda, ia merupakan suatu perbuatan yang tidak patut berlaku, bahkan boleh berdosa.
sekiranya sampai mengakibatkan kemudaratan kepada diri sendiri. Ada pun golongan yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah seseorang yang tua serta tidak mampu untuk berpuasa, ataupun orang yang sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh. Ada pun individu tadi, walaupun dia sakit COVID positif, insya-Allah kan beliau boleh sembuh. Nanti setelah sembuh, dia boleh qada lagi dia punya puasa. Dia boleh qada dia punya puasa pada setelah bulan Ramadan nantilah. Adapun individu ini dia sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa untuk membayar fidyah. Allah berkata, fa fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, beri makan kepada fakir miskin, insya-Allah itu sebagai ganti untuk ibadah puasa yang telah dia tinggalkan. Insya-Allah saya rasa pada kesempatan lain nanti akan dikongsikan perincian tentang fidyah berpuasa. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.